Hello guys, saya Vincent. Kita bertemu lagi. Okay, dalam episod yang sebelum ni saya ada share 10 point pada saya wajib untuk setiap satu boating memancing lah. So sekarang kita akan buat lain pula. Kita akan buat 10 point, benda sama, 10 point untuk sebelum kita memerlukan perjalanan trailer. Okay, boat trailer kita ke destinasi memancing. Alright. Sekarang kereta dah undur. Okay, so memang dekat dah tu. Okay, so biasanya first thing first is to clamp on dia punya ball joint lah. Ball joint tu penting. Tapi anda kena lihat tau. Okay, bahagian ni yang penting bahagian this one. Yang ni kena clamp kat bahagian sini. Kalau yang ni tak clamp, maksudnya yang ni akan duduk kat bahagian sini atas saja. So dia tak lock betul-betul. So kita kena pastikan yang dia masuk betul-betul. Yang tu point nombor 1. Lock secara betul-betul. Okay. So lepas lock tu, jadi lock dah betul, kita ketatkan benda ni. Okay, lepas ketatkan, dia ada di tether tali ni. Rantai, bukan tali, rantai. So rantai ni, yang ni belah, okay, yang ni belah kiri, yang belah belakang ni belah kanan. So sebagai satu precaution yang memang guideline lah untuk pemancing yang suka trailer kan. Tak kisahlah trailer boat ke, trailer motorbike ke, trailer caravan ke. Rantai ni yang kiri kena pergi kanan. Okay, yang kanan pula kena pergi kiri. Okay, kenapa dia macam ni? So sekiranya benda ni dia pecah, dia punya ball joint ni pecah dan kita punya trailer akan terjatuh. So because benda ni dia bersilang, okay, benda ni dia bersilang, so trailer ni akan terduduk kat bahagian tengah. So bila dia duduk kat bahagian tengah tu, trailer tu tak sodok lantai. Okay, katakan kira kita terlari macam ni. Okay, so maksudnya kepala ni dia tidak ditahan. So benda ni dia jatuh, dia akan sodok. So bila dia sodok, pop, terbalik. Okay, so dia akan sodok dan jadi catapult. Semualah rosak nanti. So yang ni memang untuk safety lah. So rantai kiri ke kanan, rantai kanan ke kiri. So yang ni point nombor 2. Ya, pastikan. Okay, yang nombor 3 pula selepas rantai ialah kita punya power cable. Yang ni nak bagi isyarat pada kita punya lampu belakang lah. Sama ada kita brake ke, reverse ke, lampu signal ke. Inilah dia punya soket ni. Okay, buka, masukkan. Okay, saya kena buat tahan kat sini. Pastikan dia lock. Ini lock dia tak boleh keluar ni. Kalau ni buka baru boleh keluar. Yang ni macam ni tak boleh keluar. So yang ni untuk lampu isyarat kita. Ya. Seterusnya ialah kita punya strap yang untuk ikat pada boat punya bahagian ni. Inilah dia punya strap. So pastikan dia punya cangkuk ni cangkuk bahagian boat. Okay, kita ketatkan. So ada yang tanya nak berapa ketat. So sebenarnya pada saya dia ketat macam ni sudahlah. Okay, so dia dah ketat. Okay, one more time. So bila dia dah ketat, one more time. Itu saja. Itu untuk pastikan saja. Okay, rantai backup. Okay, yang ni pun kita letak pada kita punya cangkuk tu. Okay, letak pada cangkuk. Dan kemudiannya kita akan kuncikan dia supaya dia tak buka lah. So katakan kalau strap ni putus pasal kena hakisan air ke, kena dia punya reput ke macam mana, kita masih ada lagi satu tali lah backup. Right? So this also important point. So seterusnya bahagian depan kereta kita dah ikat dengan trailer. Bahagian depan boat kita dah ikat dengan strap dan kita punya rantai. Okay, dan sekarang kita akan ikat kat bahagian belakang boat pula supaya boat tu dia tak ke kiri ke kanan, dan tak terloncat. Okay, so inilah yang cara saya buat kan. So yang ni
strap yang menarik handle ni ke bahagian trailer. So yang ni dia tarik ini dia tarik ke kiri. Lepas tu bahagian sini dia tarik ke kanan pula. So yang ni penting, okey. Dan lagi satu, saya akan tambah lagi satu di mana saya akan buat macam ni pula. Yang ni untuk menahan bot supaya tidak ke atas ke bawah, tidak meloncat lah. Okay. So sekarang bot tak boleh ke kiri, ke kanan ataupun meloncat. So at least this are the safety measure lah. Safety measure dah done. Sekarang kita kena jaga equipment pula. So kalau anda tengok bahagian saya punya engine dengan lantai dekat sangat kan. So apa yang terjadi ialah saya akan naikkan saya punya trimming. Okay. Lepas saya naikkan saya punya trimming, saya akan lock, saya akan masukkan gear lah untuk lock supaya propeller tu tak melibas-libas macam tu. Pusing-pusing tu actually tak betul lah. Okay. Saya tak pakai transfer saver. Okay, saya pakai pipe besi yang tebal. Okay, yang ni saya letak kat sini je. Okay, kemudian saya akan turunkan trimming. Okay, maksudnya sekarang dia tak ada support, tapi kita punya kipas masih boleh berpusing lagi. Okay, kita pastikan dia tak melibas-libas. Cara yang senang, masukkan gear. Okay, masukkan gear. So sekarang dia dah tak boleh pusing dah. Okay, so yang ni cara yang selamat dan untuk menjaga bahagian bawah enjin lah. So sekarang jarak pun dah cukup dah. Memang jarak lah sangat tu. So rantai depan dah letak, bot punya dah letak, strap dah letak, transom dah naik, transom fly engine dah naik. So sekarang kita tengok kita punya tayar. Okay, so kirakan tayar ni angin dia cukup, memang sesuai. Kalau tak, kenapa? Bila dia keras sangat, kita punya bot akan meloncat-loncat. Bot loncat tak apa, trailer yang loncat. So takut ada benda-benda yang tercabut ke, trailer tercabut ke. So tu yang kita kena jagalah. Okay, katakan kalau kita letak kurang angin, so what will happen bila kurang angin? Dia akan makan tayar. Tayar akan jadi panas. Lepas tu letup tak letup tu saya tak berani cakap but at least biasa saya letak dalam 220 kPa macam kita punya kereta lah. 220 cukup. Jadi yang tu sesuai lah. Alright, so pastikan semua ni memang ada. Poin yang terakhir sebelum kita memulakan perjalanan, kita buat sekali lagi round check. Okay, sebelum kita punya perjalanan. So first thing first, kita akan check kita punya ni dah masuk belum. Okay, dah masuk. Rantai okay. Okay, kabel dah masuk. Okay, strap is okay. Rantai backup okay. Yang ni benda-benda ni pun semua dah terikat. Okay, kursi kita lipatkan. Ni okay, ni okay. Lampu semua alright. Jarak semua okay. Yang ni pun dah ikat. Propeller pun dah tak gerak. Okay, jom kita teruskan perjalanan kita pergi memancing.